Bukan rakyat, itu wakil rakyat. Saya sebut tadi, rakyat telah memilih kami. Yang saya bercakap begitu panjang, rupanya Syekh tak faham. Kota Raja. Inilah masalah. Tidak. Malaysia mengamalkan dasar demokrasi, berparlimen, raja berperlembagaan. Ianya berjalan sejak daripada merdeka sampailah sekarang. Dalam perjalanan itu kadang-kala ada cacat celanya, tetapi secara keseluruhan ianya berjalan dengan baik. Sistem pilihan raya berjalan setiap 5 tahun atau kurang 5 tahun memandangkan keperluan semasa. Oleh itu dalam sistem pilihan raya ada yang menang, ada yang kalah. Saya ingin tekankan di sini iaitu pegawai-pegawai kerajaan di Malaysia ini peranan mereka amat baik. Mereka tidak kira kerajaan mana yang menang, parti mana yang menang, mereka akan bekerja di bawah government of the day. Inilah sikap pegawai-pegawai kerajaan kita yang boleh dipuji. Barangkali ada cacat celah seorang dua di sana di sini, tapi secara umumnya itulah sikap pegawai kerajaan yang dilatih daripada zaman British sampailah sekarang ini. Kita lihat dalam perjalanan demokrasi pilihan raya, beberapa negeri bertukar pemerintahan. Misalnya Kelantan, daripada Perikatan kepada PAS, kepada Barisan Nasional dan balik kepada PAS bersama dengan Pakatan Rakyat, dan begitulah juga Pulau Pinang. Pemerintahannya daripada Parti Perikatan kepada Gerakan, kemudian kepada Barisan Nasional, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Begitu juga di negeri Kedah, bertukar pemerintahan daripada pemerintahan Barisan Nasional kepada Pakatan Rakyat dan sekarang kepada Perikatan Nasional. Selangor, daripada Barisan Nasional berubah kepada Pakatan Rakyat 2008, kemudian Pakatan Harapan 2018. Sabah sering bertukar pemerintah. Tetapi sikap pegawai kerajaan begitu baik sekali. Mereka bekerja di bawah government of the day. Ini kita boleh beri pujian kepada pegawai-pegawai kerajaan. Saya sendiri bila menjadi Menteri Pertahanan masuk ke pejabat, memang kita menjadi pembangkang begitu lama. Kita bimbang. Tak ada kerjasama daripada pegawai kerajaan. Tetapi saya dapati mereka bekerja sama, bahkan berbincang, terbuka. Bahkan ketika Defence White Paper dibuat, ada pegawai-pegawai ini yang bekerja sampai larut malam tanpa menuntut tambahan allowance, semata-mata berkhidmat di bawah kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Ini sifat yang ada kepada pegawai-pegawai kerajaan dalam selama ini mereka berkhidmat di bawah government of the day. Tapi kita lihat perubahan yang berlaku mutakhir ini sejak 2018, ia ada sedikit kelainan. Kerajaan yang dimandatkan oleh rakyat akhirnya bertukar di tengah jalan. Dan cara pertukarannya berlaku berbagai-bagai tafsiran. Tetapi kajian perlu dibuat sama ada pegawai kerajaan berkhidmat seperti biasa. Ini penting. Sebab rekod perkhidmatan mereka begitu baik selama ini walaupun berlaku pertukaran kerajaan. Tapi kali ini pertukaran agak pelik. Kita lihat di barisan menteri.
Kita tak faham kadang-kala itu. Rakan kita daripada Barisan Nasional dan UMNO yang kuat berlawan dengan kami, tak apalah, itu politik. Tapi bila bertukar kerajaan, kita lihat mereka berada jauh nun di sana. Yang lawan mereka paling kuatlah jadi Perdana Menteri sekarang. Tokoh reformasi 20 tahun menjadi orang nombor 2. Menteri Keuangan tak apalah, orang profesional dilantik sebagai senator dan jadi Menteri Keuangan. Menteri Pendidikan dalam pilihan raya undi nombor 3 jadi paling kanan. Parit sulung jauh daripada di mana. Sedangkan ini orang-orang yang tegar mempertahankan parti mereka. Tapi berlaku begini sekarang ini. Sebab itulah bagi kami menghormati mandat rakyat itu cukup penting. Sebab kita semua akan melanjutkan perjuangan untuk memartabatkan Malaysia ini dalam jangka masa yang panjang. Ini masalah COVID sekarang. Menteri-menteri kita belum lagi keluar negara. Bila keluar negara menghadapi sidang-sidang antarabangsa, ini akan ditanya, berapa orang lagi akan lompat untuk menguatkan kedudukan? Berapa orang lagi akan lari? Kalau begini kerajaan ianya tidak stabil. Bila dibuka selepas COVID nanti, pelabur-pelabur akan bertanya, melihat keadaan sebegini rupa. Oleh itu, soal mandat ini soal yang paling besar. Bukan soal yang kita main-main. Karena ianya adalah yang kita warisi sejak daripada merdeka sehingga sekarang. Ya, kita akui ada benda yang tidak kena, tidak sempurna. Masa kami menguasai Kelantan dahulu, adalah beberapa perkara yang dianggap diskriminasi terhadap Kelantan. Ya, kita berlawan dalam bentuk wakil-wakil kita di Parlimen, daripada menteri besar dan sebagainya. Karena kita menghormati keputusan rakyat. Tapi sekarang, keputusan rakyat kita tidak pedulikan lagi. Yang lebih membimbangkan sekarang ini, kalau wakil rakyat boleh dijual beli, ada seorang bilioner daripada antarabangsa datang boleh menguasai Malaysia. Peruntukan untuk membeli satu orang katalah 3-40 juta, bagi seorang bilioner luar negara itu kecil. Hanya cukup mencari 112 orang dapat kuasai Malaysia. Tak kiralah sama ada belah sana atau belah sini. Ia membuka ruang kepala jual beli. Ini yang membimbangkan kita, yang report polis telah dibuat terutama di Sabah. Kalau ianya benar, kita meletakkan Malaysia dalam keadaan yang berbahaya pada masa akan datang. Sebab pelobi-pelobi antarabangsa amat gemar untuk menguasai ahli parlimen dan seterusnya menguasai kerajaan. Inilah yang kita bimbang apabila mandat rakyat tidak dihormati. Sebab itu kita harap, kami sendiri memang bila berada memerintah hari itu, bila kami melihat di Cameron Highland, Pakatan Harapan kalah. Di Tanjung Piai, Pakatan Harapan kalah. Kimanis, Pakatan Harapan kalah. Kami menjangkakan bila akan datang kemungkinan Pakatan Harapan kalah. Kerana tren rakyat sudah mula menolak Pakatan Harapan. Kami berbincang dan berusaha bagaimana supaya rakyat terus menyokong kami secara demokrasi. Tetapi bila diambil di tengah jalan sebegini rupa, secara backdoor, secara begini rupa, payah kita nak terima. Sebab kita bukan dikalahkan oleh rakyat. Bagaimana pula penglihatan daripada pelabur-pelabur asing? Mereka akan lihat ini semua. Artinya kerajaan boleh berubah jikalau beberapa wakil rakyat membuat perubahan. Dan ini yang menyebabkan kita lihat keadaan negara mungkin
menyebabkan ianya tidak stabil. Sebab struktur politik kita hilang. Sekarang, Perikatan Nasional. Ada parti di kalangan pemerintah tak menerima. Barisan Nasional 2 malam yang lepas tidak menerima Perikatan Nasional. Perikatan Nasional sekarang didaftarkan hanya 3 buah parti. Artinya yang memerintah itu sendiri tidak stabil. Menyebabkan dia menjadi pemerhatian rakyat di seluruh dunia. Ini tambahan pula kita berada dalam negara Commonwealth. Negara Commonwealth sistemnya lebih kurang semuanya hampir sama dengan sistem British. Imam Ahmad, Dr. Raja, belakang. Imam Ahmad, saya ingin bertanya, yang berhormat menyebut bahawa mandat rakyat itu keutamaan untuk kita membentuk demokrasi. Kami di pihak Perikatan Nasional menyatakan memang benar kami mendapat majoriti atas mandat rakyat yang telah memilih kami sebagai wakil rakyat. 113 orang yang menyokong Perikatan Nasional ketika undi memilih speaker itu mendapat mandat rakyat yang sepenuhnya. Dan kami memperolehi kekuatan apabila ada kesatuan di kalangan ahli-ahli yang menyokong kami ini. Dan pihak PH telah gagal apabila sendiri berpecah dan menyebabkan rakyat hilang keyakinan kepada Pakatan Harapan. Itu sebenarnya yang telah dilihat oleh rakyat. Muafakat lawan perpecahan dan muafakat telah menang untuk pembentukan kerajaan baru ini. Itu bukan rakyat, itu wakil rakyat. Saya sebut tadi, rakyat telah memilih kami. Yang saya bercakap begitu panjang, rupanya Syekh tak faham. Kota Raja, tidak. Kota Raja minta penjelasan sikit. Apa pandangan Kota Raja berkait dengan kemenangan bersiri yang diperolehi oleh Perikatan Nasional dalam semua PRK? Adakah ini menunjukkan bahawa rakyat sekarang telah berpindah mandat lebih menyukai PN daripada PH? Mana ada kaitan? Sebab itu kita lihat ucapan daripada beberapa orang wakil rakyat khasnya BN dan UMNO. Saya perhati, mereka pun merasa gusar. Misalnya wakil daripada Padang Rengas, orang lama jadi menteri. Dia kata not by the people this government. Tidak daripada rakyat. Dan beberapa orang wakil yang lain mengatakan kami sebenarnya sedia menunggu sehingga pilihan raya akan datang. Bila di tengah jalan, ambil sebegini rupa, dia menyebutkan keadaan negara tidak stabil. Ini saya kata belum lagi kita dapat pergi ke United Nations, ke Geneva, ke London, ke bincang di peringkat ASEAN dan sebagainya. Orang akan bertanya. Kota Raja. Kota Raja. Kota Raja Kanga minta. Sepang.